Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama pribadi Syahrir Radimi bin Sabilan, daripada kelas D PSU 4G di mana bermaksud di HSU 200-25336. Alhamdulillah, terima kasih dan setinggi-tinggi selawat yang kita ucapkan kepada Allah SWT dan memudahkan segala urusan kami semua. Dan terima kasih kepada media Nur Allah kerana sentiasa membantu kami dalam menjayakan untuk membuat rancangan perniagaan ini. Okey, tanpa menggunakan masa, saya akan menceritakan tentang latar belakang ataupun tunai bagi syarikat kami. Okey, syarikat kami bernama ialah Ashabul Go Frozen. Okey, Ashabul Go Frozen ni dia merupakan sebuah perniagaan yang telah diandalkan oleh 5 rakan kongsi. Okey, kami tahu 5 rakan kongsi merupakan kami semula. Kami yang membuatkan Ashabul Go Frozen ni, satu sebuah syarikat frozen. Okey, jenis perniagaan yang kami jalankan ialah berasaskan makanan sejuk beku. Okeynya, kami menjual makanan kepada semua pelanggan tanpa memilih suatu bangsa, budaya ataupun lapisan masyarakat. Sebab apa? Bukan kita nak cakap makanan frozen ni orang tua suka makan, budak kecil pun suka makan, orang dewasa pun suka makan. Okey, seterusnya kan, perniagaan kami ni diusahakan secara perkongsian, iaitu daripada Muhammad Harith bin Muhammad Zahri, Syahrir bin Sabilan, Muhammad Safiq Amir Amin bin Sabri, Nur Ismahani Izzati binti Tamid dan Nur Izzah binti Halul Azman. Okey, kalau nak tahu, kalau awak semua nak tahu, Ashabul Go Frozen ni terletak dekat nombor 4G, 47I, 472 dan nombor 49G, 49.1, 49-2, Jalan Rampai, Niaga 2, Medan Niaga, Rampai 533, 00 Kuala Lumpur dan kedudukannya di kawasan pusat Membeli Belah. Okey, kalau awak semua tahu apakah tujuan utama rancangan perniagaan kami ni untuk apa? Untuk menyediakan perniagaan yang dirangka untuk menjalankan perniagaan penjualan produk makanan, iaitu makanan sejuk beku. Yes, keluaran syarikat Ashabul Go Frozen. Memandangkan kalau kita tengok sekarang banyak sangat persaingan daripada semua syarikat yang berhampiran dan lain-lain. InsyaAllah perniagaan kami akan menjadi syarikat yang maju pada masa akan datang. Okey, kalau nak tahu, logo kami Ashabul Go Frozen ni berasaskan daripada ais batu melambangkan keutuhan kami semua ini dalam menjalankan sesuatu syarikat kami. Itu jenis perniagaan perkongsian. Produk dari makanan kami tawarkan apa? Keropok leko crispy, ayam, keropok leko tebal, popiah otak-otak, BBQ chicken, sate popiah, rendang ayam, chicken wing, kek lapis roll, kek lapis durian, kek lapis blueberry dan cheese. Okey, kalian nak tahu kan, syarikat Ashabul Go Frozen ni confirm dijamin halal makanan sejuk beku dia. Confirm lah khidmatan dan perkhidmatan terus ke depan rumah pun kami sediakan. Confirm untuk top. Okey, kalau semua tahu, tarikh perniagaan kami dimulakan adalah 23 Jun 2021. Okey, hebat. Ingat tagline kami, Better Future from Better Food. Okey, kalau nak tahu, kami punya syarikat ni bermodalkan RM50,000 daripada pembiayaan daripada pihak Bank Islam. Okey, kami membuat pinjaman ni sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam memulakan membuat syarikat Ashabul Go Frozen ni. RM50,000 kami pinjam daripada Bank Islam. Okey, seterusnya kami sediakan plan pelaksanaan projek ni untuk jadikan kami punya syarikat ni disusun teratur supaya pada masa akan datang makin bertambah lagi rezeki yang Allah akan majukan dari syarikat kami ni. Okey, selain daripada tu, kami juga memberikan keyakinan kepada pihak pelabur yang berpotensi untuk membuat pelaburan terhadap kami punya syarikat lah. Memandangkan pelaksanaan PKP kan musim COVID ni, jadi insyaAllah lah kami cuba supaya untuk menyediakan makanan dan menghantar terus ke depan rumah. Okey, selain itu kan, kami punya perniagaan juga confirm lah berdaftar daripada nombor perniagaan kami 1073912/A. Okey, tarikh mula perniagaan pada 14 bulan 2019. Okey, modal kami ini berbentuk. Modal kami adalah 1,500. Okey, saya akan punya akan kongsi punya syarikat Ashabul Go Frozen ni, iaitu daripada ketua eksekutif kami adalah Muhammad Harith bin Muhammad Zahri. Bidang kelulusan dia eksekutif degree. Manakala saya Syahrir Mujazat sebagai ketua pentadbiran dan Muhammad Safiq Amir Amin sebagai ketua pemasaran. Manakala Nur Izzah binti Halul Azman sebagai ketua operasi dan akhir sekali Nur Ismahani Izzati binti Muhammad Tamid sebagai ketua keamanan bagi syarikat kami, iaitu syarikat Ashabul Go Frozen. Saya rasa itu saja perkenalan bagi syarikat kami. Semoga anda semua menyukai syarikat kami dan terus menyokong hingga habis-habisan. Yes, thank you. Nama saya Nur Ismahani Izzati binti Muhammad Tamid. Jawatan saya ialah sebagai ketua kewangan. Saya akan terangkan tentang visi, objektif dan tagline syarikat kami lah, iaitu syarikat Ashabul Go
Go Frozen. Okey, visi kami ialah menjadi penyeraja utama dalam menghasilkan makanan halal kepada semua umat Islam di Malaysia yang kekal sihat. Okey, kami akan mengeluarkan produk kami yang produk yang berkhasiat dan juga sihat dan semestinya halal untuk umat Islam. Okey, objektif kami ialah menawarkan produk pada harga yang berpatutan. Kami akan tetapkan harga produk kami dengan harga mampu milik dan supaya tak kira orang kaya ataupun orang miskin, mereka mampu untuk membeli produk kami. Okey, yang kedua, menghasilkan produk asli yang mempunyai cita rasa tempatan. Kami akan menghasilkan produk yang asli lah, tanpa bahan tambahan, dan kami akan mengikut cita rasa tempatan, cita rasa mereka, supaya mereka sentiasa tertarik dengan produk yang kami keluarkan, dan juga memastikan produk sentiasa berada di pasaran. Kami akan memastikan produk kami sentiasa berada di pasaran dan juga ejen-ejen yang kami edarkan. Okey, tagline kami ialah better future with better food. Mustaqbal afdal bagzain afdal. Iaitu masa depan yang baik dengan makanan yang baik. Kita nak sihat akan datang, kita kena mulakan dengan sekarang dengan makanan yang kita makan, dengan makanan yang sihat. Okey, seterusnya seperti yang kita lihat kat sini, kita ada ketua eksekutif, ketua pentadbiran, ketua pemasaran, ketua operasi dan ketua kewangan. Inilah jawatan-jawatan kami lah. Okey, seterusnya kos peralatan pejabat pentadbiran. Okey, ini kos kami peralatan kami guna ialah telefon, komputer, meja kabinet, lampu, penghawa dinding, kerusi panjang untuk mereka duduk lah. Kami gunakan kerusi panjang. Okey, cermin, alat pemadam api, ini wajib lah, alat pemadam api, CCTV dan juga CCTV. Lepas tu mesin staff untuk punch mesin. Okey, mesin cetak, rak kasut, mesin penyimpan cash dan juga barcode scanner. Okey, ini peralatan yang kami guna lah. Okey, dan bajet kami, kos kami gunakan sebanyak RM25,720. Okey, seterusnya senarai tenaga kerja pengurusan. Okey, kat sini yang kita nampak, kami syarikat Ashabul Go Frozen menyediakan pakej gaji yang berpatutan kepada kaki tangannya. Kami akan bagi-bagikan gaji mengikut jawatan. Semua sama je, cuma ketua eksekutif dia gajinya RM4,000 lah. Okey, semuanya dalam RM4,520. Okey, gaji yang kami keluarkan, kos gaji yang kami keluarkan untuk pekerja dalam sebulan ialah sebanyak RM18,080. Okey, seterusnya sasaran pelanggan. Okey, sasaran pelanggan kami dalam lingkungan umur 18 tahun hingga ke 50 tahun yang kebiasaannya membeli barang keperluan di pasaran. Ini sasaran pelanggan lah, tapi semestinya yang suka dengan produk kami ni budak-budak pun suka, kerana kami ada menjual kek seperti kek ayam. Semestinya budak-budak sangat sukalah dengan menu-menu tersebut. Okey, dan juga kawasan sasaran pelanggan ialah sekitar kawasan perniagaan seperti restoran dan kawasan perumahan yang berdekatan. Okey, dan juga ejen-ejen yang berdekatan lah. Okey, di mana yang tidak dekat dengan kami punya kedai,
kami ada hantar kepada ejen-ejen supaya mereka senanglah nak beli lebih dekat. Okey, seterusnya analisa pesaing. Okey, kami ada dua pesaing, iaitu Ali Corner Wangsa Maju dan juga Sharina Frozen Food. Okey, antara kelebihan pesaing yang pertama ni, Ali Corner Wangsa Maju ni, ialah merupakan tempat kunjungan pelajar sekolah rendah dan juga penduduk di sekitarnya. Tempat inilah selalu mereka lepak dan juga makan, minum. Dan juga kelemahan mereka tiada promosi, oleh kerana mereka hanya kedai makan, dan juga kedai mereka tidak menarik, tidak mempunyai hiasan yang menarik lah. Okey, yang pesaing kami yang kedua ialah Sharina Frozen Food. Antara kelebihan mereka adalah terletak sebaris dengan kedai-kedai makan, iaitu kedai yang selalu mereka kunjunglah banyak ni pelanggan. Dan juga kelemahan mereka ialah mereka hanya baru saja beroperasi, dan juga pilihan jenis roti yang masih terhad, sebab mereka hanya roti yang macam roti yang mahal lah. Dia ada roti yang khas. Itulah kelemahan mereka. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sofi Amrul Amin daripada kelas DPSU 4G, nombor metrik DSU 20004 831. Okey, seperti yang kita tahu, rancangan pemasaran. Okey, apa tujuan rancangan pemasaran dibuat? Seperti yang kita tahu, first kali ia dapat mengelakkan risiko kerugian berlaku dalam organisasi. Kenapa dapat mengelakkan risiko kerugian? Kerana bila adanya rancangan pemasaran ni, so kita akan dapat menganalisis, nak mengambil tahu apa untung rugi dan sebagainya. Selain itu juga rancangan pemasaran ni membuka ilmu penting dalam rancangan perniagaan. Kenapa? Kerana tanpa rancangan pemasaran yang baik, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan agak sukar untuk menerusi pasaran. Serta pesaing, kita dapat tahu kedudukan kita dengan pesaing produk yang lain. Macam itulah kiranya. Seterusnya, kalau anda nampak sekarang ni ada analisa pasaran. Okey, analisa pasaran ni kita menganalisasi jumlah potensi pasaran. Maksudnya pasaran sekitar tempat syarikat kami lah, masuk pesaing-pesaing lah. So kalau kita lihat di sini, syarikat Ashabul Frozen ni mendapat peratusan yang tinggi berbanding pada yang lain. Sebab kalau kita tengok dalam jadual ni, Ashabul Frozen mendapat tempat pertama lah, 85% berbanding yang lain. Dia hampir-hampir sama macam tu. Kiranya agak sengit juga lah pesaing antara kami semua. Saya itu kita tengok pesaing jenis-jenis dia lah, analisis jantina lelaki, jantina perempuan berapa persen, dan antara lelaki perempuan ni mana lebih kerap, golongan mana yang lebih kerap membeli produk kami. Macam remaja, macam kami syarikat Ashabul Frozen, remaja agak sikit lah berbanding pada dewasa. Mungkin kalau remaja mungkin dia beli benda-benda yang simple sahajalah, macam tu lah kiranya. Kalau dewasa ni mungkin buat untuk event ke apa kan, macam tu lah. Saya tu ramalan jualan. Okay, seperti kita tahu ramalan jualan ni, maksudnya kita analisis juga ramalan ni. Sebelum kita nak jual ni, kita kena tahu ramalan jualan kita, dan ada mengelakkan macam kerugian lah juga. Kita tahu okay, bulan ni mungkin pelanggan sikit, bulan depan mungkin pelanggan banyak. Okay, kalau kita tengok dalam raja, okay, bila kita dah analisis ni, so pihak pengurusan kami dan syarikat kami mengeluarkan share pasaran sepanjang bulan. Okay, kalau kita tengok Januari kan, okay, Januari memang meningkat lah, sebab para pelanggan ni sibuk mencari barangan lah untuk membuat persiapan mungkin perniagaan ke apa-apa kan. Dan Februari hingga April pun still lagi sama kalau tengok balik. Dan
apabila Mei, Jun, Julai semua tu dia akan menurun. Mungkin disebabkan pelanggan membeli dengan jumlah sederhana lah. Macam yalah, mungkin dari segi faktor persekitaran mungkin ada, yalah, sama macam tengah bulan mungkin pelanggan agak kurang berduit. Macam tu orang kata apa, tangan kosong lah bila nak tengah-tengah bulan. Kalau awal bulan bertepuk duit, macam tu. Selain tu September pun dia dah start naik. Sebab kadang-kadang kalau dia kurang ni, sebab sekarang ni pun dan pandemik kan, so tak ramai pelanggan, so ada yang kedai tutup, tak dapat nak beli produk kami sebab kadang tak ada duit, tak ada gaji sebab PKP kan. Macam tu lah kiranya. Dan kalau tengok Oktober, November, September semua sampai Disember, sektor pelancongan pun telah dibuka. Maksudnya di sini orang boleh mula bekerja, ada duit, semua tu mungkin penjualan kami agak meningkat lah. Macam tu. So inilah ramalan kami buatlah syarikat ni. Okay. Dan totally ramalan jualan kami ni adalah sebanyak 780,000 lah setahun, macam gitu. Seterusnya strategi pemasaran. Okey, seperti yang kita tahu, strategi pemasaran ni kita merancang lah strategi kita kan. Kalau tak merancang strategi, macam mana kita nak jual kan? Tak boleh juga main terus jual gitu, kita kena nilai dan sebagainya. Okey, seperti kita tahu produk kan, produk kami keluarkan seperti kita tahu Ashabu Frozen ni mengeluarkan produk yang bentuk sejuk buku. Okey, apa makanan yang kami keluarkan sejuk buku? Okey, antaranya adalah seperti keropok Lego lah, keropok Lego, kek batik, daging perang dan sebagainya yang melibatkan sejuk buku. Korang tak perlu susah-susah payah nak potong, nak sembelih, kami semua buat semua itu. Anda hanya perlu membeli dan memasaknya, itu sahaja. Dan anda jangan risau, kami punya Ashabu Frozen ni diiktiraf oleh CJ Kelulusan SSM. So bila diiktiraf CJ SSM ni, ia dapat membuktikan bahawa produk yang dikeluarkan kami bebas daripada sebarang unsur yang diharamkan, maksudnya halal lah. Macam tu. Dan seperti yang kita tahu, diyakini Mesra Muslimah, produk Mesra Muslim maksudnya produk yang lebih menjurus kepada penjualan orang Islam lah. Maksudnya tak semestinya orang bukan Islam tak boleh beli. Dia maksudnya produk dia halal, so orang Muslim tak perlu bimbang untuk membeli itu. Dan produk kami dia berkualiti tinggi. Kualiti tinggi maksudnya bersih, menitik kebersihan. Kalau kita tak jaga kebersihan, macam mana kita nak bagi makan untuk pelanggan? Orang pun kalau dah kata benda betul, aku nak beli kat kedai Ashabu Frozen. So kami untuk menarik, memuaskan hati pelanggan kami hendaklah menguatkan menitik kebersihan dan barang kami adalah berkualiti tinggi. Dan sebenarnya harga ni kami keluarkan kos ikut ni lah bahan produk kami kan. Sebab kita nak kira macam gaji pekerja dan sebagainya. Kualiti produk pun dia ambil kira juga. Macam nak barang mahal mestilah bermutu tinggi, macam tu lah kiranya. Tapi tak ada bermutu tinggi, kami ni berpatutan sahaja. Dan selain itu, dia merupakan satu isyarat pada pelanggan lah, di mana hidup kami dan komunikasi yang cepat. Maksudnya harga ni kami dapat macam ni, dia merupakan lambang isyarat kepada pelanggan untuk menyampaikan maklumat. Macam tu. Kalau tak ada harga, macam mana kita nak pasal kepada pelanggan pun keliru, ni harga berapa dan sebagainya. Dan sepantarannya kami hanya mengenakan RM8 sahaja bagi kawasan sejauh 1 hingga 8 km. Dan seterusnya saluran agihan ni maksudnya kita ni lah, kita packing dan sebagainya lah. Saluran agihan ni pihak yang terlibat lah secara, maksud dia pihak yang terlibat lah secara langsung untuk memastikan produk yang ditawarkan sentiasa sedia mudah didapati oleh pengguna. Okey, siapa yang terlibat dalam saluran agihan ni?
seperti yang kita tahu, yang terlibatnya antara pengeluar dan pengguna. Maksudnya di sini dengan wujud seluruh ni yang bergerak produk lah, macam perkhidmatan seperti pengeluar pada pengguna lah. Kalau tak ada pengeluar, susah tak? Kalau tak ada pengeluar pengguna, mesti lah susah. Macam mana kita nak jual produk kita kan? So benda ni penting untuk kita memasarkan kita punya jualan. Selain itu, antara pengeluar pengguna, orang tengah juga merupakan perantara yang penting untuk menggerakkan sesuatu pemasaran tersebut. Sepertinya pemborong, peruncit, ejen, wakil penghilang dan sebagainya. Itulah maksud Shopee. So kalau tak ada benda-benda macam ni, agak susah lah untuk sampai kepada pengguna. So yang penting lah macam tu. Itulah penting antara pemasaran. Sebenarnya promosi ia bentuk pengiklanan lah. Macam pengiklanan ada yang tradisional lah kita guna, tradisional macam TV dan sebagainya lah. TV ialah macam TV berita, dia akan memasarkan dari TV macam radio. Orang akan dengar, ada orang akan tertarik lah, ni produk Senja Buku ni bagus untuk pelanggan, macam tu. Saya tu macam tradisional, macam iklanan dia pada macam perkhidmatan macam mana menawarkan produk. Jika macam tradisional mungkin signboard macam tu lah kiranya. Terusnya yang paling famous sekarang ni, paling kerap orang guna adalah online lah, macam media sosial lah. So syarikat kami ada macam-macam media untuk memasarkan produk kami, seperti website, Facebook, Instagram dan sebagainya. Anda boleh tengok lah contoh website kami, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan perbelanjaan pemasaran syarikat kami pun kami dah kira dah untuk keseluruhan perbelanjaan syarikat kami, dan keseluruhannya hanyalah sebanyak RM64,000. So RM64,000 tu kita banyak guna lah untuk signboard, event, kedai, oven, mixer, game machine, walking toilet, trolley dan sebagainya lah. Anda boleh tengok di sini lah. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Zamri dari kelas DPHU 4G. Nama matrik saya DHU 202024-672. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang rancangan operasi. Bagi syarikat Ashabul Go Frozen ini, menjalankan operasi mengeluarkan produk secara kecil-kecilan dengan beberapa peralatan dan kelengkapan asas yang sedia ada. Namun, ada serba sedikit pertambahan beberapa peralatan yang sesuai dan khusus yang amat penting diperlukan supaya syarikat ini berkembang pesat di dunia. Oleh itu, bagi stok bekalan bahan-bahan mentah akan dikawal dari semasa ke semasa bagi mengelakkan kerosakan serta bagi memastikan produk tersebut sentiasa dalam keadaan baik dan berkualiti agar menjamin penghasilan produk yang bermutu. Seterusnya, saya akan menceritakan proses pengeluaran. Bagi cata alih proses penyediaan, yang pertama adalah pekerja ataupun staf akan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dan menyukat bahan dengan tepat bagi semua bahan tersebut. Yang kedua adalah pekerja akan mengandung dan memasak bahan tersebut seperti rendang ayam, memerak daging, keropok leko dan lain-lain. Yang ketiga adalah membuat pembekuan popiah dan keropok leko. Seterusnya, membuat penyejukan selama lingkungan 20 minit untuk kawalan mutu barangan tersebut. Yang keempat adalah pekerja akan menimbang barangan tersebut dan membungkus barangan dalam bekas kedap udara. Yang kelima adalah menampal tanda harga dan desain barangan tersebut. Yang keenam adalah pekerja akan menyusun barangan tersebut
ke dalam peti sejuk dan jual dan menjual kepada pelanggan serta memaparkan di media sosial, dan di sebaliknya pekerja akan menghantar barangan ke rumah pelanggan yang telah mengambil tempahan secara atas talian. Tamat. Selain itu, saya akan menceritakan waktu perniagaan ini beroperasi. Okey, bagi waktu operasi yang telah memaparkan di skrin adalah Isnin hingga Sabtu 7.30 pagi hingga 9 malam, rehat 1 tengah hari hingga pukul 2 petang, tutup untuk solat Jumaat 1 tengah hari hingga 2.30 petang, dan cuti adalah cuti khas. Okey, seterusnya adalah jadual tugasan pekerja. Bagi tukang masak, pengoperasiannya 7 pagi hingga 6.30 petang. Bagi kerani 7 pagi hingga 9 malam, dan pemandu mengikut setiap pesanan pelanggan yang diterima. Seterusnya saya akan menceritakan pula susun atur. Bagi susun atur, ruangan operasi merujuk kepada susunan kedudukan mesin, peralatan, segala keperluan dalam ruang operasi. Usahawan hendaklah menyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur yang sesuai dengan keperluan operasi perniagaan, dan sertakan plan grafik atau ruang operasi. Raja ini menunjukkan contoh plan susun atur ruang operasi bagi perniagaan Ashabul Go Frozen. Bagi penerangan ruang tersebut, yang pertama adalah ruang menunggu, di mana ruang menunggu adalah pelanggan yang berkunjung akan menunggu sementara menanti giliran untuk menerima layanan daripada staf pekerja. Yang kedua adalah kaunter pembayaran, di mana tempat melayani tetamu, tempat urus niaga dijalankan dan juga memudahkan pelanggan untuk membuat jual beli secara langsung. Yang ketiga adalah tempat menggoreng. Tempat menggoreng ini adalah merancang menu dan mengelola penyediaan makanan serta mengamalkan kebersihan makanan supaya pelanggan dapat menikmati makanan tersebut sebelum memilih produk makanan yang diingini. Yang keempat adalah tempat meletakkan bahan sejuk beku, di mana tempat penyimpanan barang makanan yang mentah dalam pendingin atau pembeku berbeza mengikut keadaan penyimpanan optimum dengan ruang simpanan yang mencukupi. Yang kelima adalah tempat meletakkan barang selepas mencuci, di mana pekerja akan memastikan pengendalian makanan dan penggunaan perkakas makanan dan bekas makanan dikendalikan dengan bersih dan selamat. Penggunaan bahan pencuci, sebagian pencuci dan pelalas untuk pembersihan hendaklah betul-betul dibilas daripada permukaan yang menyentuh makanan itu. Yang keenam adalah tempat menghias. Tempat menghias ini untuk memberi daya tarikan kepada pelanggan supaya dapat menjadikan sesuatu makanan itu lebih cantik dan lebih berkualiti. Yang ketujuh adalah ruang rehat, di mana tempat bekerja untuk merehatkan diri seketika semasa atau sebelum memulakan pekerjaan. Yang ke-8 iaitu last adalah tanda arah keluar masuk, di mana diletakkan di ruang yang sesuai supaya dapat memudahkan urusan dan serta mudah dilihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Hairul Azman daripada kelas DPHU 4G. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang rancangan yang terakhir, iaitu rancangan kewangan. Okey, rancangan kewangan ni orang lain tengok dia macam biasa-biasa je kan. Tapi sebenarnya rancangan kewangan ni lah yang perlu kita titik beratkan dia, sebab kita tak nak bagi syarikat kita muflis. So that's why rancangan kewangan ni sebenarnya adalah nombor 1 supaya kita dapat kita dapat tahu macam mana kita nak buat syarikat kita tu, macam mana kita nak buat pembahagian daripada segi bil air, macam mana gaji, lepas tu lokasi dia macam mana semua kan.
Okey, dengan sistem kewangan yang teratur, kita dapat berbelanja kewangan tersebut dengan betul. Dan pada masa yang sama, kita dapat mengukuhkan lagi lah perniagaan kita pada masa akan datang. Okey, seterusnya, kenapa pentingnya rancangan kewangan ni? Sebab kita dapat mencapai matlamat kita pada jangka masa yang panjang. Sebab kita tak tahu ekonomi kita yang akan datang macam mana kan. So that's why kita kena lakarkan rancangan kewangan kita ni supaya kita punya syarikat kita tak terjejas dengan ekonomi-ekonomi yang tak sepatutnya lah. Dan rancangan kewangan ini juga kita dapat menganggarkan lah untung kasar, untuk kasar dan perbelanjaan. Maksudnya kita dah boleh reka lah, okay, gaji kita nak bagi berapa, bil air kita anggarkan berapa, dan kos-kos untuk buat perbelanjaan tu. Okey, di sini saya sertakan iaitu sumber pembiayaan. Okey, sumber pembiayaan kita orang ada dua sahaja, iaitu daripada Haris, iaitu dia sebagai ketua eksekutif, so dia melabur dalam RM10,000 dengan cash. Dan yang terakhir adalah kita orang buat pinjaman dengan Bank Islam sebanyak RM50,000. So kita orang punya sumber pembiayaan kita orang ada RM60,000. So itulah sumber pembiayaan kami. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, terima kasih kepada semua ketua-ketua jabatan di Ashraf Global Fauzan. Okey, sebagai rumusan rancangan perniagaan kami, seperti yang kita sedia maklum, bagi prospek perniagaan Ashraf Global Fauzan pada masa hadapan adalah kami syarikat Ashraf Global Fauzan perlu mempunyai rancangan yang teliti dan strategik dalam semua aspek. Tidak kira lah kalau tengok aspek perkhidmatan, rasa kesedapan sejuk buku, kehalalan toiba tu, makanan sejuk buku ataupun lain-lain. Syarikat kami perlu menyediakan pelbagai makanan sejuk beku yang berada di dalam van yang bergerak secara meluas. Sebab apa? Sebab kami memikirkan pada depan. Sebab apa? Mudah-mudahan dengan adanya van sejuk beku secara bergerak ni, dapatlah orang membeli tanpa pergi ke kami punya cawangan. Selain itu, pada masa hadapan Ashraf Global Fauzan akan mengubah lebih banyak pekerja dalam membuat menu istimewa kami. Mungkin kami akan menambahkan lagi menu-menu yang hangat akan dijual dalam syarikat kami. Dan kami juga akan memberikan ganjaran dan memberi upah yang lebih kepada para pekerja yang menjalankan kerjanya dengan baik. Selain itu, pembukaan cawangan yang semakin banyak pada masa hadapan akan memerlukan buruh yang banyak untuk menguruskan cawangan yang baru pada masa hadapan. Syarikat Ashraf Global Fauzan akan menggunakan modal untuk membina prasarana kepada pelanggan. Hal ini demikian kerana pelanggan akan berasa selesa apabila mengunjungi pasaraya kami. Mungkin kami akan menambahkan lebih banyak aircon ataupun menyediakan tempat untuk para tetamu untuk tunggu ketika membeli belah. Dan ini dapat meningkatkan imej syarikat Ashraf Global Fauzan serta dapat menarik lebih ramai lagi pelanggan kembali ke kedai kami. Mudah-mudahan sambutlah kita local produk tempatan adalah yang terbaik. Malaysia boleh, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.